Video kali ini adalah berkenaan penerangan daripada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Anwar, iaitu Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, seorang mantan Menteri Kewangan di era Kerajaan Muhyiddin dan Sabi Ismail, berkenaan dengan persepsi salah faham masyarakat tentang BRICS, persepsi negara lain berkenaan dengan niat dan kenapa Malaysia mahu menyertai BRICS, hala tuju BRICS, dan yang paling penting implikasi penyertaan Malaysia menyertai BRICS dari segi ekonomi dan hubungan politikal Malaysia di peringkat antarabangsa. Video ini diambil dari channel YouTube Tengku Zafrul sendiri dan aku harap kita faham kenapa betapa pentingnya untuk Malaysia menyertai BRICS. Apa pendapat korang semua? Sesuai atau tak Malaysia sertai BRICS dari segi kepentingan ekonomi dan pengaruh politik di peringkat antarabangsa? Sila komen di ruangan yang tersedia. Jangan lupa sub, like dan jabang. Be nice ya my friend. Okay, kita roll the BT. Kita mengganggu siaran ini. Tapi tak nak cakap banyak, ini adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, yang mana saya kira nama beliau cukup dikenali, boleh diklasifikasikan sebagai household names Datuk Seri daripada zaman perbankan, membawa kepada Menteri Kewangan dan juga kini menjawab jawatan sebagai Menteri yang bertanggungjawab untuk menarik pelaburan dan sebagainya. Tetapi Datuk Seri, fokus utama perbincangan kita pada malam ini ialah mengenai tentang hasrat yang ini sering dinyatakan beberapa kali oleh Yang Perdana Menteri, bahawa kita menzahirkan keinginan untuk memasuki satu gabungan yang dinamakan sebagai BRICS, yang mana kalau boleh saya ceritakan sedikit asal usulnya, BRICS ni asalnya adalah terdiri daripada 4 buah negara, Brazil, Rusia, India dan juga China, dan kini menjadi S, tambah pula dengan Afrika Selatan dan juga ada plus 5 dan sebagainya. Tetapi Datuk Seri, sebenarnya saya harap Datuk Seri dapat menerangkan kepada penonton di luar sana, adakah BRICS ini sebenarnya satu gabungan ataupun blok ekonomi, Datuk Seri? Ya. Terima kasih Firdaus, kita duduk sama-sama di Vladivostok ini untuk menghadiri bersama-sama Yang Amat Perdana Menteri the Eastern Economic Forum, dan Rusia merupakan salah satu negara, the founder lah of BRICS, seperti disebut tadi, Brazil, Russia, India dan juga China. Dan lepas itu South Africa masuk dan lagi 5 negara lah, UAE, Egypt, Iran, Ethiopia dan jadi Saudi menjadi negara pemerhati bahasa kini. Dan Malaysia, Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini ada menyebut yang kita pun berminat untuk join BRICS, dan pada masa yang sama Yang Berhormat Perdana Menteri semasa lawatan rasmi beliau ke India contohnya telah juga maklumkan kepada Presiden Modi yang kita berminat untuk join BRICS. Soalannya kenapa? Kenapa kita nak join BRICS? Sebenarnya Malaysia ni sebuah negara yang ekonominya terbuka, daripada segi perdagangan, daripada segi pelaburan. Perdagangan kita pun dari segi jumlah perdagangan lebih besar daripada jumlah saiz ekonomi negara sendiri. Contohnya perdagangan kita adalah 1.3 kali ganda saiz ekonomi kita, iaitu KDNK. Ini menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang terbuka dan negara yang memang integrated dengan seluruh dunia dari segi ekonomi. Negara kita, kalau kita lihat perdagangan kita yang terbesar adalah dengan China, 18% jumlahnya daripada total jumlah perdagangan, 18% adalah bersama negara China, dan China pun dalam BRICS. India pun besar, dan of course yang keduanya ialah Amerika Syarikat lah. Amerika Syarikat rakan dagangan yang kedua terbesar di Malaysia, dan ini bukannya mengejutkan kerana Amerika Syarikat dan China adalah dua ekonomi yang terbesar dalam dunia, dan kedua-duanya lebih hampir 45% daripada jumlah KDNK global. Oleh itu, kalau kita lihat negara Malaysia, kita ada menandatangani lebih kurang, kalau dari segi ekonomi lah lebih kurang 16 FTA, termasuklah RCEP, ASEAN, A3, CPTPP dan sebagainya. Dan kita juga ada lagi economic block yang kita bersama-sama dengan negara-negara lain, contohnya APEC, Rusia pun ada dalam itu, China pun ada juga di situ. Dan satu lagi yang kita juga banyak mesyuarat baru-baru ini ialah IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, yang ini diterajui oleh Amerika Syarikat. Sebenarnya di dalam semua grouping, dan Yang Berhormat Perdana Menteri selalu menekankan
we are an independent nation, ya. Kita negara yang independent dan kita negara yang neutral, ya. Oleh itu kita nak bekerjasama dengan semua negara. Dan BRICS ini kalau kita lihat dari segi ekonominya lah, walaupun dia bukan sebuah blok ekonomi, tetapi dari segi gabungan saiz ekonomi, dari segi populasi hampir 50% daripada populasi dunia, dan daripada segi ekonominya, ya, hampir 30% daripada saiz ekonomi dunia, ya. Dia menunjukkan ialah sebuah ekonomi blok yang besar, dan pada masa yang sama kita tahu banyak isu-isu yang harus ditangani oleh negara-negara Global South ini adalah daripada ahli-ahli BRICS. Jadi kita nak join BRICS kerana kita dapat menggunakan ini sebagai forum untuk berkolaborasi dengan negara dalam kumpulan ini, dan juga sebagai satu suara kepada dunia mengenai apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Global South, cabaran daripada segi perubahan iklim, dari segi tenaga, daripada segi geopolitiknya, dan juga dari segi ekonomi, ya. Walaupun tidak ada gabungan ekonomi, tetapi kita ada banyak isu-isu yang kita boleh, juga people talk about peace and stability, dan ini kalau kita engage melalui BRICS, kita mengharapkan lebih banyak isu-isu dapat ditangani melalui collaboration ataupun daripada engagement seperti BRICS. Kalau mengikut penubuhan BRICS ini daripada BRIC kepada BRICS dan sebagainya, adakah Datuk Seri melihat platform atau forum ini dia sebenarnya berpengaruh? Okeylah, kita faham di dalamnya ada negara-negara yang cukup besar, malah baru-baru ini ataupun kalau tak salah semalam, Turki juga telah menzahirkan keinginan untuk menyertai BRICS. Gabungan ini, macam mana saya cakap, gabungan ke ataupun forum lah? It's not a legal binding group, dan tidak ada FTA ataupun Economic Cooperation Agreement dan sebagainya. Tapi ia merupakan satu forum, ya, betul lah, satu forum di mana negara-negara ahli BRICS ni dapat berkongsi idea, pendapat, input, dan juga kalau nak membawa suara boleh buat satu grup, ya, untuk mendengar apakah cabaran yang dihadapi oleh negara-negara membangun. Okey, difahamkan bahawa ada juga yang memberi description ataupun mendefinisikan BRICS ini sebagai satu is quite loose. Dia tak berapa ada, macam Datuk Seri cakap, tak ada binding, tak ada sebagainya. Kalau kita nak compare dengan satu lagi forum pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sebagai contoh, kita faham ada charter itu, ada charter ini daripada UNDP sampai UNSC, ada pula 5 negara kuasa veto dan sebagainya. Adakah BRICS ini pada pandangan Datuk Seri dia akan bergerak ke arah seperti mana UN ini? Saya rasa tak ada, kerana kalau kita dapat lihat, kita pun bukan ahli, tapi daripada pandangan sebagai external party lah, melihat setakat ini BRICS ingin memastikan negara-negara ahli-ahli BRICS ini mempunyai potensi untuk terus berkembang dari segi ekonomi, dari segi tenaga kerja, daripada segi pembangunan. Dia nak making sure that the growth tu, pembangunan yang dapat dicapai itu lebih inklusif, yang lebih lestari dan lebih mampan. Itu saya rasa fokus BRICS. Dan pada masa yang sama, seperti saya sebut tadi, Malaysia pun ada bersama-sama dengan semua negara. BRICS salah satu forum. Kita dah ada forum kat CPTPP, kita ada forum kat APEC, kita ada forum kat ASEAN, kita ada forum kat IPEF, kita ada juga bilateral forum dengan negara-negara lain. Dan pada masa yang sama, baru-baru ini belum lagi saya umumkan, tapi saya umumkan kepada Firdaus, yang kita minggu baru-baru ini mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan supaya negara kita secara rasminya boleh berunding dengan European Union untuk Malaysia EU FTA pula, ya. Dia telah bermula dulu tetapi berhenti sekejap pada tahun 2012. Dan baru-baru ini kita bentangkan kepada Jemaah Menteri supaya kita mulakan semula, ya, dan supaya kita dapat lihat, dapat cari jalan penyelesaian. Kalau bagus, kalau dapat baguslah, kalau tak dapat pun kita at least we try.